kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Luke dan Pian. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kerajaan Negeri Melaka bakal menubuhkan Melaka Talent Corp atau MTC sebagai usaha mengumpul pakar dalam pelbagai bidang dalam kalangan anak tempatan bagi mendapatkan khidmat bakti mereka. Justru menurut Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Muhammad Ali, mereka yang dikumpulkan berperanan sebagai badan pemikir atau think tank TT mengikut bidang masing-masing ke arah pembangunan serta kemajuan negeri yang lebih cemerlang pada masa depan. Yayasan Amal Tuan Yang Terutama Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang mengagihkan bantuan persekolahan kepada 1,000 pelajar kurang berkemampuan menerusi program Educare Kembali ke Sekolah 2023 pada tahun ini. Mengulas selanjut, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Berkenaan, Datuk Seri Rozali Mahmud berkata, program tersebut diadakan bertujuan untuk meringankan lagi beban keluarga dalam menyediakan kelengkapan sekolah anak-anak. Datuk Seri Rozali menyatakan perkara itu kepada pihak media selepas majlis penyerahan bantuan persekolahan kepada 80 pelajar golongan B40 yang disempurnakan oleh Yang di-Pertua Negeri Pulau Pinang, Tuan Ahmad Fuzi Abdul Razak di Kepala Batas Pulau Pinang. Persidangan pendidikan digital sedunia membuka tirainya di Beijing, China yang menghimpunkan duta asing dan wakil pertubuhan antarabangsa dari hampir 50 buah negara serta Chancellor Institusi Pengajian Tinggi IPT berprestij. Difahamkan acara tersebut akan memberi tumpuan kepada topik seperti transformasi pendidikan digital, pembangunan dan pengaplikasian sumber pembelajaran digital, peningkatan literasi digital guru dan pelajar serta tadbir urus digital pendidikan. Sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 1 Jun 1930, majalah Bulan Melayu telah diterbitkan buat pertama kalinya oleh Persekutuan Perempuan Melayu Johor di Johor Bahru, Johor. Majalah ini merupakan majalah wanita pertama yang diterbitkan di Tanah Melayu dan menjadi suara kepada Persekutuan Perempuan Melayu Johor. Majalah bertulisan Jawi ini dipimpin oleh Hajah Ibu Zain dan diterbitkan sebulan sekali, iaitu pada awal bulan Islam. Menurut pengarang majalah ini, pada terbitannya yang pertama, tujuan majalah ini diterbitkan adalah untuk memberi pertolongan dan bantuan kepada kaum ibu, sama ada yang memegang jawatan-jawatan ataupun suri rumah tangga. Majalah ini juga bertujuan menghidupkan semangat tolong-menolong antara kaum lelaki dan wanita dalam mewujudkan permuafakatan. Isi kandungan bilangan pertama ini adalah meliputi bidang kehidupan seharian kaum ibu seperti ruangan kesihatan, pelajaran, nasihat dan sebagainya. Ukuran lebar majalah ini ialah 20 cm dan panjangnya berukuran 27 cm. Penerbitan majalah Bulan Melayu ini telah menambahkan lagi bahan bacaan kepada masyarakat Melayu di semenanjung Tanah Melayu, di samping dapat memberikan pengetahuan kepada kaum ibu khasnya. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Persediaan sebelum menghadapi banjir. Peka terhadap amaran banjir. Simpan dokumen penting dan sediakan beg kecemasan. Bersedia untuk berpindah sekiranya diarahkan pihak berkuasa. Langkah-langkah dilakukan semasa banjir. Dapatkan maklumat situasi terkini daripada sumber yang sahih. Berpindah segera apabila diarahkan.
Jangan sentuh mana-mana peranti elektrik dalam keadaan basah. Jangan cuba harungi air deras. Langkah-langkah dilakukan selepas banjir. Jangan hampiri talian elektrik yang putus atau jatuh. Elakkan memakan makanan yang terkena air banjir. Elakkan terdedah kepada air banjir supaya tidak dijangkiti penyakit berjangkit bawaan air. Pulang ke rumah hanya setelah situasi disahkan selamat. Kota Baru 89.8. Allahumma 'alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Wahai Tuhan, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Wahai Tuhanku, kepadamulah aku berserah diri, dan kepadamulah tempatku dikembalikan. Allahumma 'alaika tawakkaltu wa ilaikal masir. 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 Ibu 102.7 FM. Kuis inspirasi kembali lagi. Hadiah wang tunai hampir RM10,000 menanti anda. Caranya mudah saja. Tunggu isyarat memanggil, menerusi slot warna pagi dan destinasi setiap Isnin hingga Jumaat bermula 1 Februari hingga 17 Mac 2023. Jadi pemanggil terpantas dan jawab soalan untuk menang wang tunai RM150. Ganjaran hadiah akan digandakan untuk slot seterusnya jika tiada pemenang. Jangan tunggu lagi. Jadi pemenang bertuah kuis inspirasi hari ini. Maklumat lanjut, terma dan syarat layari www.ikim.my. Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona di Zara, Syara @ Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas @ Ikim, Kelvin bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan bacaan surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami.
Assalamualaikum, selamat pagi kepada anda. Sabahul khair, sabahul nur. Moga baik-baik untuk pertemuan edisi hari ini, hari Selasa 14 Februari 2023 bersamaan 23 Rejab 1444 Hijriah. Syafiq temankan anda di Aspirasi 101. Terima kasih buat rakan penyampai Sufian Amri dan juga Hazlin Hussein bersama penerbit Faiz Haji Osman yang ada pun teman-temankan anda. Masya Allah, gandingan yang mantap pagi tadi. Kan dengarkan gabungan suara daripada penyampai kita di Warna Pagi untuk dapatkan lagi intipati di situ. Dan jom kita sambung lagi untuk perkongsian selanjutnya bersama Aspirasi 101, dan seketika lagi jam 10.15 pagi kita ada rancangan syariah dan perundangan. Jam 11 pagi kita nak beri lagi tiket percuma untuk konsert Saujana 25 tahun yang akan berlangsung pada 5 Mac nanti. Siapakah yang bakal pula menerima tiket percuma tersebut? Boleh sama-sama nantikan dan jawab soalan yang akan kita sediakan kepada anda. Okey? Dan teruskan bersemangat dan ceria selalu. Sebab apa kena ceria? Sebab ceria itulah dapat memberikan keceriaan untuk hati orang lain. Bila kita berceria, kita rasa bersyukur dan lebih rasa bersedia untuk kita lalui hari ini. Okey? Juga bila ceria ini, kita akan tenang sahaja menghadapi dugaan cabaran. Dengan ceria juga, kita dapat lakukan amal jariah dan teruskanlah ceria untuk memberikan manfaat kepada orang sekeliling kita. Okey, jom kita buka tirai untuk pertemuan di awal ini. Kita ada lagu dendangan dari Intim dan juga Sufian Suhaimi, lagunya Damba Kasih 2022. Teruskan bersama Radio IKIM. Semakin jauh ku darimu, semakin dekat pula kau menghampiri daku. Oh Tuhan yang Maha Pengasih, siapalah diriku di pandanganmu. Semakin cuba ku dekati, semakin kuat pula kau mendugai aku. Oh Tuhan yang Maha Sempurna, kerdilnya diriku di hadapanmu. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Di kala dini hari aku kepasrahan, mendapat jernih empun kasih sayang-Mu, oh Tuhan. Wow. Kasih sayang-Mu Tuhan, itu yang ku dapatkan dengan rahmat-Mu, ampunilah diriku. Bagaimanakah nantinya jika berhadapan denganmu? Sudikah kau menerima hamba-Mu yang hina ini? Ya Allah, Kau Maha Pengampun. Oh, di bayangan mentari aku kealpaan, dusta dunia penuh kepura-puraan. Oh, di kala dini
perjuangan yang perlu diteruskan. Warga Palestin, Syria dan Yaman terus bertahan meskipun musim sejuk. Mereka hidup di dalam kemah yang serba nipis dan sumber bekalan makanan yang tidak kunjung tiba. Siapakah yang akan membantu mereka? Ayuh kita berikan sedikit kehangatan buat mereka di Palestin, Syria dan Yaman melalui kempen bantuan musim sejuk Anjuran Aman Palestin. Layari laman sesawang www.jomnyumbang.com untuk maklumat lanjut. Bangkit, berjuang bersama. Ibu 102.7 FM. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Alhamdulillah, selamat pagi nak ucapkan kepada anda. Pertemuan untuk Aspirasi 10.1 bersama saya Syafiq Saleh. Nak teruskan lagi bual bicara kita di hari Selasa hari ini. Kita nak dengarkan rancangan syariah dan perundangan. Ini kita boleh tambah lagi kefahaman, tambah lagi pengetahuan kita tentang undang-undang syariah di Malaysia yang boleh kita faham insyaAllah. Okay? Tonton sekarang di Facebook Live IKIM FM dan juga di YouTube IKIM Media. Soalan pertanyaan boleh hantarkan ke talian WhatsApp konti 0112900404 dan juga boleh letakkan soalan pertanyaan anda di ruangan komen di Facebook dan juga di YouTube IKIM. Okey, terus kita nak mengalu-alukan kehadiran tetamu kita mengikut jadual. Alhamdulillah kita bersama dengan Tuan Sakaria Semela, merupakan seorang mantan Ketua Pendakwa Syar'i Negeri Sabah dan juga sekarang ahli Jawatan Kuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI, merangkap ahli IKIM. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa khabar kita? Alhamdulillah, sihat adanya. Syukur. Masya Allah, suka saya tengok penampilan Tuan hari ini. Kan, begitu kemas dan juga hebat. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih Tuan, masih lagi kekal untuk teruskan berkongsi di IKIM. Bagaimana perjalanan tadi, okey ke? Alhamdulillah, hari ini lancar. Kan, semoga elok-elok baik-baik semuanya kan. Setiap urusan Tuan dipermudahkan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik, okey Tuan Sakaria, pada episod yang lalu kita berbincang berkaitan dengan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI, yang mana kita dapat mengetahui badan ini dalam mentadbir urusan Islam. Okey, dan kita nak kenal lagi kali ini di bahagian yang kedua. Kita nak tahu lagi apa pecahan-pecahannya kan, apa dalaman tersebut, yang mana setiap kali kalau ada isu-isu semasa berkaitan dengan Islam, agama Islam, bagaimana dibincangkan, bagaimana prosedur dibawakan kepada peringkat kesultanan kan. Jadi Tuan, jom kita mulakan sedikit di bahagian kedua ini. Silakan. Terima kasih Hafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Radio IKIM. Ya. Dan terima kasih kepada para pendengar dan penonton. Betul. Di FB ya. Ya. Alhamdulillah, pada pagi ini kita sambung lagi dalam siri kedua bercakap tentang MKI, Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia. Pada siri yang lalu saya menyentuh panjang tentang peraturan MKI 1968. Betul. Mana peraturan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia tahun 1968. Ya, betul. Daripada peraturan itulah yang munculnya JAKIM, munculnya JKSM, munculnya Jauhar dan sebagainya. Betul. Okey, pada kali ini saya akan mengajak para penonton dan para pendengar semua untuk menelusuri peraturan MKI 2022. Okey. Pada mesyuarat Majlis Raja-Raja kali 249 pada 10 Julai 2018, Majlis Raja-Raja, Tuanku Sultan semua bersetuju menubuhkan jawatan kuasa tertinggi Majlis Raja-Raja Hal Ehwal Islam Persekutuan yang dipengerusikan oleh almarhum Tun Ahmad Sarji Abdul Hamid, mantan KSN. Betul. Dan timbalannya adalah Datuk Dr. Afifi Al-Akiti, Fellow Pusat Pengajian Islam Oxford. Ya, betul. Dan jawatan kuasa ini ada dianggotai oleh 5 orang tokoh lain. Dari Sabah dan Sarawak pun ada. Ya. Jawatan kuasa ini diberi masa 2 tahun untuk mengkaji pengurusan Hal Ehwal Islam Persekutuan
dengan melihat bidang kuasanya, skop bidang kuasanya, keberkesanan institusi Islam persekutuan yang sedia ada, termasuklah bidang perundangan dan kehakiman syariah. Okey, daripada gerak kerja yang disusun oleh yang dilakukan oleh jawatan kuasa tertinggi itu, mereka telah menyediakan laporan setebal 2 jilid. Tebal 2 jilid yang mengandungi 157 syur penambahbaikan tadbir urus Islam peringkat persekutuan. Yang di antara 157 itu termasuklah mengenai pindaan ke atas peraturan MKI 1968. Itu. Kemudian laporan tersebut telah dibentangkan, dipersembahkan kepada duli-duli tuanku dalam persidangan Majlis Raja-Raja ke-256 pada Februari 22. Alhamdulillah, tuanku, duli-duli tuanku Raja-Raja menerima laporan itu, dan pada persidangan Majlis Raja-Raja kali ke-258 yang diadakan di Istana Negara Kuala Lumpur pada 10 Mac 2022, maka lahirlah peraturan-peraturan MKI 2022. Jadi apabila Majlis Raja-Raja telah memperkenankan peraturan baru ini, maka pemakaian peraturan MKI 1968 terhentilah. Setelah 54 tahun ya. Panjang proses tu yang kita tengok perjalanan pengurusan Islam di negara kita. Atas nama persekutuan tu digerakkan oleh peraturan MKI 1968. Dia sangat berjasa. Kemudian mulai Mac 2022 peraturan MKI 2022 mula berkuat kuasa. Sebenarnya Apik, saya difahamkan, jika saya tak silap, mulai tahun 2016 isu ataupun perkara mengenai pindaan peraturan MKI ini telah sampai ke pengetahuan Majlis Raja-Raja. Dan jika saya tak silap, pada 11 hari bulan 10 kalau tak silap saya, 2016, perkara tentang pindaan peraturan MKI 1968 itu telah ditimbulkan dalam persidangan Majlis Raja-Raja oleh Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Nazrin. Dan daripada apa yang ditimbulkan 2016 itu, bersambunglah kepada 2018, Majlis Raja-Raja secara resmi menubuhkan jawatan kuasa tertinggi tadi untuk mengkaji keseluruhannya. Okey, apa yang kandungan apabila kita sebut tentang peraturan MKI 2022, sama juga seperti peraturan MKI 1968. Ada kandungan tertentu. Apa yang termaktub tu? Apa yang termaktub itu? Kejap lagi Tuan Zakaria akan berikan pendedahan kepada kita, apa peraturannya, apa yang dinilai kan, apa yang termaktub, dan kita akan bawakan satu persatu dalam peraturan tersebut. InsyaAllah kita berikan kefahaman lagi kepada minda kita, insyaAllah. Okay? Berehat seketika dan jangan ke mana-mana, banyak lagi perkongsian selepas ini menerusi rancangan Syariah dan Perundangan. Teruskan setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Bekerja itu kan kita tempuhi setiap hari bagi orang yang bekerja. Kerana itu biarlah suasana kerja itu suasana yang ceria. Biar kita menjadi orang yang pertama menceriakan orang lain. Kerana itu hadirin, hendaklah kita yang pertama sekali umpamanya memulakan senyuman. Sebab senyuman itu adalah suatu sedekah. Tabassumuka liwajhi akhika sadaqah. Senyummu itu ke wajah saudaramu itu adalah suatu sedekah. Tidak ada orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jabir bin Abdullah mengatakan, "Ma ra'ayna akthara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Tidak pernah kami melihat orang yang paling banyak senyum melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikatakan, "Do smile. If you smile, you will make the whole world very bright." Hendaklah engkau senyum.
Kerana kalau kau senyum, kau akan menjadikan dunia ini sangat ceria. Begitu juga akan ceria dalam suasana pekerjaan rakan-rakan, akan disenangi dan akan menghasilkan suasana kerja yang sangat harmoni dan sangat tenang. Daripada Muawiyah Ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ghadabu minasyaitan, wasyaitanu khuliqa minan nar, wal ma'u yutfi'un nar, fa idza ghadiba ahadukum falyaghtasil." Maksudnya, kemarahan daripada syaitan, dan syaitan diciptakan daripada api, sedangkan air memadamkan api. Apabila seseorang daripada kamu marah, maka hendaklah dia mandi. Hadis riwayat Abu Nuaim. Ramai pengguna-pengguna tak tahu apakah elektromagnetik yang harus pada kenderaan kita ketika kita menambahkan minyak di petrol station. So bila kita buka tap, pasang, masukkan nozzle, memang kita beli tadi RM50 minyak. So kita taruh, pret, habis. Setitik minyak yang terakhir itu pun jangan diketuk. Kalau nak sangat, gantung aja, biar dia jatuh sendiri. Jika diketuk, dia mengatakan spark kepada tangki itu tadi tergantung dengan nozzle. Apabila spark ataupun recikan bunga api ini akan menyebabkan gas oktan yang ada di dalam tangki itu tadi akan tembak, makan sambar recikan bunga api itu tadi, menyebabkan mudah meletup. Walaupun memang manufacturers in term of standard automotive engineering telah membuatkan satu dipanggilkan stop cock yang safety dekat situ, malang tidak berbau. Hati-hati, bukan setitik boleh membawa 1 kilometer. Jadilah pemandu bijak, kocek selamat, jiwa selamat, harta selamat. Keselamatan diutamakan. Teruskan bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Alhamdulillah, terima kasih buat anda yang terus kekal di platform media sosial yang terus juga berada di dalam talian kita untuk sama-sama nak menghayati lagi perkongsian rancangan syariah dan perundangan. Kita belajar, kita tahu tentang undang-undang syariah di Malaysia. Dan seperti biasa, kita nak teruskan lagi untuk mendengarkan perkongsian dengan tetamu kita yang berada di konti, iaitu yang berbahagia Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli Jawatankuasa Perundangan Islam Kebangsaan MKI merangkap ahli IKIM. Okey, dan kita bincang dalam tajuk kita iaitu pengenalan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI. Baik, tadi kita dah dengarkan di awalnya Tuan Zakaria berkaitan dengan peraturan-peraturan baharu bagi edisi 2022. Sekarang kita nak fokus apakah peraturan-peraturan tersebut. Tuan Zakaria, silakan. Ya, terima kasih Fik. Peraturan MKI 1968 mempunyai 17 perkara. Tapi peraturan MKI 2022 hanya 10 perkara. Okey. Walaupun pendek, tetapi dia lebih kuat daripada apa yang sebelum. Dan sudah tentulah apabila kita bercakap tentang pindaan, sudah tentulah pindaan itu ke arah yang lebih baik dan lebih mantap. Dan itulah yang terjadi kepada peraturan MKI 2022. Yang pertama saya nak sebut dari segi keanggotaan. Keanggotaan. Untuk peraturan, di bawah peraturan MKI 2022, pengurusinya dipilih dari kalangan raja-raja. Peraturan MKI 1968 pengurusinya adalah yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Di bawah 22 ni Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan atau Raja atau yang di-Pertuan Besar, akan bergilir memegang jawatan. Dan untuk yang pertama ini Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan Selangor sebagai pengurusi. Itu kelainan dan suatu kekuatan bagi saya. Ia adalah satu kekuatan. Kemudian dia akan memegang jawatan selama 2 tahun. Dia akan bergilir lah. Selepas tu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Sultan yang lain pula. Kemudian timbalan pengurusi ini adalah yang amat berhormat Perdana Menteri. Maknanya kita ada gabungan yang mantap antara Tuanku Sultan
sebagai ketua agama di negeri masing-masing. Betul. Dan yang amat berhormat Perdana Menteri, ketua pentadbiran bagi negara Malaysia. Kemudian di bawah di dalam peraturan MKI 2022 ni juga disebut secara nyata seorang menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi urusan hal ehwal Islam setelah mendapat perkenan Majlis Raja-Raja yang disyorkan oleh Perdana Menteri. Di bawah peraturan MKI 1998 dia tak sebut menteri. Ya. Sebab waktu itu bayangkanlah 1968 kan. Betul. Institusi agama persekutuan pun belum ada. Jadi sekarang waktu ini dah ada, maka disebutlah bahawa menteri bertanggungjawab bagi awal Islam itu sebagai ahli dalam peraturan MKI 2022 ini. Kemudian ahli-ahli lain ialah wakil negeri-negeri yang berbahagian. Itu setiap seorang mewakili setiap negeri yang dilantik oleh raja negeri itu. Ya. Mana wakil negeri yang akan menduduki MKI ini adalah mereka yang telah dilantik, ditauliahkan oleh Tuanku Sultan di negeri berkenaan. Bagi negeri Melaka, Pulau Pinang, wilayah persekutuan dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Manakala wakil bagi Sabah dan Sarawak dilantik oleh Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dengan perakuan oleh yang di-Pertua Negeri Sabah dan yang di-Pertua Negeri Sarawak. Itu ada sedikit kelainan. Dan kelainan lagi dalam peraturan MKI 2022 ni ialah Act Officio. Yang awal dulu tak ada Act Officio. Yang ini ada Act Officio. Siapa Act Officio-nya? Ketua Setiausaha Negara. Okey, KSU. Menteri KSU. Kemudian Peguam Negara. Dan penyimpan mohon besar raja-raja. Mana orang kuat pengurusan pentadbiran berhubung dengan Sultan, perundangan dan pentadbiran ada sebagai Act Officio. Dan selain daripada itu ada 6 orang yang dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong. Setelah dipersetujui oleh raja-raja. Ini kepakaranlah yang 6 orang yang ada bidang-bidang tertentu. Kemudian di bawah peraturan baru ni juga disebut dengan jelas setiausaha. Dulu yang 1968 dia hanya sebut sekretariat. Sekretariat itu di JPM. Yang baru ini Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Islam adalah menjadi setiausaha kepada MKI. Disebut dengan jelas. Dan kemudian disebutlah tentang tanggungjawab setiausaha itu apa dia, tapi saya tak perlu nak ringkaskan masa. Okey, fungsi peraturan MKI 2022. Tertakluk kepada undang-undang negeri masing-masing. Fungsi majlis ialah memberikan nasihat kepada majlis raja-raja. Yang peraturan MKI 1968 dia tak sebut secara direct begini. Walaupun ada juga di bawah peraturan 9 dia sebut apabila MKI memberi nasihat kepada majlis raja-raja. Tapi yang ini dia sebut bahawa majlis adalah berfungsi untuk memberi nasihat kepada majlis raja-raja mengenai apa-apa perkara berhubung dengan perundangan Islam, pengurusan hal Islam dan pendidikan Islam. 3 isu ni boleh MKI boleh menasihati majlis raja-raja dalam 3 bidang tersebut. Untuk apa? Untuk menambah baik, untuk menyelaras, untuk menyeragamkan undang-undang atau pentadbiran atas kepentingan negara. Mana penyeragaman itu atas kepentingan negara. Ayat ini akan menjawab beberapa perkara yang akan kita bincangkan pada siri-siri yang akan datang. Sebab banyak perkara yang negara memerlukan. Walaupun kuasa asal agama ini di bawah negeri. Tetapi apabila wujud negara Malaysia, mana perlu ada kuasa-kuasa yang memberi nama sebagai tanggungjawab negara. Itu nanti kita bincang seterusnya. Okey, saya akan seterusnya saya memaklumkan juga bahawa di bawah peraturan baru ini majlis boleh dengan perkenan majlis raja-raja menubuhkan apa-apa jawatan kuasa bagi menguruskan perkara-perkara berhubungan dengan fungsi yang disebut tadilah 3 bidang tadi. Kali ini
dia ada tambah satu jawatan kuasa. Oh. Peraturan MKI 1968 dia hanya ada 3 jawatan kuasa. Okey. Perundangan, pendidikan dan mufti. Mufti 3. Tapi di bawah peraturan MKI 2022 dia ada 4 jawatan kuasa yang telah ditubuhkan. Iaitu jawatan kuasa pengurusan hal ehwal Islam kebangsaan. Dia sebut dengan jelas pengurusan hal ehwal Islam. Bila sebut pengurusan awal Islam ni bidangnya sangat luas, skopnya sangat luas, sangat luas. Betul. Sangat luas yang siri akan datang kita akan perjelaskan satu-satu. Ya. Kemudian jawatan kuasa yang kedua dia sebut jawatan kuasa muzakarah mufti-mufti seluruh Malaysia. Setiap negeri, kan? Betul. Muzakarah mufti-mufti seluruh Malaysia. Di bawah peraturan MKI 1968 dia sebut jawatan kuasa fatwa MKI. Oh, okey. Tapi di bawah peraturan 2020 dia tak sebut itu. Dia letak di bawah jawatan kuasa sebagai sebuah jawatan kuasa melibatkan muzakarah mufti-mufti. Dan sekejap lagi kita akan cerita apa kuasa-kuasa mereka. Kemudian yang ketiganya jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan yang mana mungkin saya hadir pada hari ini atas kapasiti itu kot. Fik. Betul. Okey, ahli jawatan kuasa perundingan Islam kebangsaan. MKI. Ya, betul. Kemudian yang keempat adalah jawatan kuasa penyelarasan pendidikan Islam kebangsaan. Ada 4 Pendidikan, perundangan, muzakarah mufti dan pengurusan ehwal Islam. Kemudian di bawah peraturan ini juga dia sebut bahawa urus setia majlis ini adalah Jabatan Kemajuan Islam. JAKIM. Ya, betul. Yang 1968 dulu dia tak sebut. Okey. Sebab waktu itu JAKIM belum ada. Belum ada lagi. Perubahan bagi peraturan MKI 1968 lah lahirnya JAKIM. JAKIM, betul. Gitu. Betul. Jadi itulah di antara apa yang terkandung dalam peraturan MKI 2022. Jadi kalau kita buat perbandingan, kita nampak bahawa apa yang dibentuk pada waktu ini insya-Allah akan membawa satu kekuatan baru kepada kita. Betul. Terutama bila dikatakan gabung antara Tuanku Sultan dengan Perdana Menteri. Kemudian 4 skop untuk 4 jawatan kuasa itu dia boleh mencakupi perkara-perkara yang diperlukan dalam pengurusan hal Islam di negara kita. Itu. Jadi ada masa lagi atau kita perlu berehat sebentar? Dan saya akan sambung dengan pendetilan jawatan kuasa. Betul. Apakah kuasa-kuasa yang terlibat kan? Sebab tadi Tuan Zakaria ada maklumkan kepada kita bagaimana setiap kuasa-kuasa itu tertakluk juga kepada pentadbiran hal ehwal Islam bagi setiap negeri-negeri lah seluruh Malaysia. Kita akan dapat ketahui lagi apa kuasa-kuasa tersebut yang dibenarkan, yang dibolehkan, insyaAllah. Okay, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Dan untuk anda kekal di Radio IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Imam Al-Ghazali rahimahullah. Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad ibn Ahmad Al-Ghazali lahir pada tahun 450 Hijriah di Ghazalah, pinggir kota Tus, iaitu bahagian timur laut Iran kini. Antara gelaran yang diberikan kepada beliau termasuklah Hujjatul Islam, Syekhul Islam, Barakatul Anam, Sirajul Mujtahidin dan Zainul Abidin. Imam Al-Ghazali terkenal sebagai ilmuwan agung Islam, pemikir Islam dan mujaddid bagi kurunnya. Gurunya Imam Al-Juwaini yang dikenali sebagai Imam Al-Haramain pernah mengatakan bahawa ilmu Imam Al-Ghazali seumpama lautan yang tidak bertepi. Imam Al-Ghazali mempelajari ilmu fiqh, ilmu usul, ilmu mantiq, ilmu falsafah, ilmu kalam, ilmu perdebatan dan ilmu bahasa semasa mengikuti pengajian di Madrasah An-Nizamiyah di kota Naisabur. Beliau mempelajari ilmu tasawuf daripada Syekh Abu Ali Al-Fadl, Ibn Muhammad Al-Tusi dan Syekh Abu Bakar Yusuf An-Nasaj Al-Tusi. Imam Al-Ghazali menghasilkan risalah dan ratusan buah kitab. Antara kitab karangan beliau termasuklah Ihya Ulumuddin, Bidayatul Hidayah, Al-Iqtisad fil I'tiqad, Maqasid Al-Falasifah, Tahafut Al-Falasifah, Al-Munqidh min Al-Dalal, Kimya'us Sa'adah,
Al-Wajiz dan banyak lagi. Imam Al-Ghazali menjadi rujukan para sufi selepas beliau kerana dianggap sebagai ilmuwan Islam yang menguasai ilmu hakikat dan syariat. Imam Al-Ghazali rahimahullah meninggal dunia pada tahun 505 Hijriyah. Petikan daripada buku Khilafiyah, Persoalan dan Penjelasan, tulisan Ustaz Muhadir Haji Jol. Ketahui bila segmen-segmen kegemaran anda akan ke udara di Radio IKIM. Layari www.ikim.my dan klik di ruangan radio. Terdapat juga info-info menarik mengenai personaliti Radio IKIM. IKIM, Inspirasi Inforia Islam. Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Alhamdulillah, saya Syafiq temankan anda untuk Aspirasi 10.1 dan kita masih lagi berada di rancangan syariah dan perundangan. Bagi anda yang baru saja buka dan juga pasang Radio IKIM, teruskan kekal mendengar sebab kita nak belajar lagi, dapat lagi pengetahuan tentang ilmu syariah perundangan kita ni. Okay. Kita bincang dalam sudut tajuk kita iaitu pengenalan Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia MKI di bahagian yang kedua. Dan tetamu kita yang mana sekarang ni sedang memberikan ilmunya bersama-sama dengan yang berbahagia Tuan Zakaria Semela, merupakan ahli jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan MKI merangkap ahli IKIM. Baik Tuan, kita nak teruskan lagi perkongsian kita selanjutnya. Tadi ada sebutkan apakah peraturan-peraturan yang terdapat dalam majlis MKI kita, okey, dan sekarang apa kuasa-kuasanya yang diberikan kepada jawatan kuasa yang terlibat, Tuan. Silakan. Terima kasih Fik dan para pendengar dan penonton sekalian. Saya dah sebut tadi ada 4 jawatan kuasa yang dibentuk melalui peraturan MKI 2022. Yang pertama, jawatan kuasa pengurusan Ehwal Islam kebangsaan. Jawatan kuasa ini bertanggungjawab untuk membincangkan perkara dasar pengurusan Ehwal Islam di Malaysia atas nama negara, atas kepentingan negara. Siapa yang menganggotai jawatan kuasa ini? Jawatan kuasa ini dipengungsikan oleh yang bahagia Ketua Siasatan Negara dan keanggotaannya iaitu Wakil Majlis Agama Islam Negeri-Negeri setelah mendapat perkenan Tuanku Sultan Negeri berkenaan. Kenapa Majlis Agama? Majlis Agama adalah penasihat kepada Sultan atau Raja di negeri berkenaan dalam perkara Hal Ehwal Islam. Jadi sesuai sangatlah mereka duduk dalam jawatan kuasa ini. Kerana apa yang dibincangkan di sini akan dibincangkan, diseraskan di negeri. Dan apa yang timbul masalah di negeri boleh dibawa dalam jawatan kuasa ini. Boleh bincangkan. Mana timbal balas. Ya, betul. Apa-apa berhubung dengan pengurusan Ehwal Islam boleh dibincangkan di situ dan keputusannya boleh diangkat kepada MKI. MKI angkat persembah kepada Majlis Raja-Raja. Maknanya InsyaAllah semuanya akan lancar. Tak akan timbul lagi kekeliruan. Check and balance. Check and balance. Mana kita nak wujudkan suatu pengurusan yang orang kata international standard, world standard dalam pengurusan Ehwal Islam. Setakat ini pun kalau orang buat kajian, orang akan temui bahawa pengurusan Ehwal Islam di Malaysia adalah terbaik di dunia. Tersusun. Kemas. Okey, selain daripada wakil pada Majlis Agama, ada 14 orang pengarah Jabatan Agama yang dilantik oleh Majlis Raja-Raja juga. 14 campur 14, 28 campur pengurusi 1, 29. Kemudian 2 orang ahli yang dilantik. Mana mereka bukan daripada institusi tertentu tapi dilantik berdasarkan bidang kepakaran. Maknanya komposisi kepada jawatan kuasa ini adalah 31 orang. 31 orang inilah terletak di bahu mereka untuk membincang, meneliti dan mengusulkan kepada MKI apa-apa berhubung dengan modernisasi. Nak buat pembaharuan kan, nak buat apa-apa kan, untuk tujuan penyelarasan, untuk tujuan penyeragaman, bentang bangkat kepada MKI dan seterusnya kepada Majlis Raja-Raja. Okey, yang kedua adalah jawatan kuasa Muzakarah Mufti seluruh Malaysia. Jawatan kuasa Mufti seluruh Malaysia ini dianggotai oleh 21 orang. 21 orang, iaitu 14 orang mufti
Setiap negeri, akan duduk di situ. Dan 6 orang ahli yang dilantik. Lantikan ini dibuat oleh Tuanku Sultan berdasarkan Tuanku Yang di-Pertuan Agong berdasarkan kepakaran mereka. Dan ia dipengusikan oleh seorang pengusi. Pengusi ini bukan mufti, bukan di kalangan mufti, tapi orang lain. Pada waktu ini pengusinya adalah yang bahagia Datuk Haji Noh bin Gadut. Mantan mufti Johor. Sekarang ni penasihat Majlis Agama Islam Johor. Apa peranan mereka? Peranan mereka ialah untuk membincangkan, bermuzakarah, membincangkan fatwa-fatwa antara negeri yang perlu diselaraskan. Ataupun kita perlukan satu fatwa yang untuk negara. Contohnya yang boleh, kalau boleh kita kongsikan, apabila COVID-19 dah menyerang kita, waktu itu tidak ada tentang fatwa solat Jumaat. Solat Jumaat. Tidak ada ketetapan tentang penggunaan vaksin, pengambilan vaksin tersebut. Jadi jawatan kuasa muzakarah inilah yang berperanan menentukan. Maknanya peranan mereka atas kehendak negara sangat penting. Sangat penting. Masalah ummah, perkara-perkara baru yang datang, muzakarah jawatan kuasa inilah yang memutuskan. Okey, yang ketiganya ialah jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan. Tujuannya ataupun jawatan kuasa ini buat apa? Membincangkan penyeragaman undang-undang syariah dan pengharmonian antara undang-undang sivil dan syariah. Dan kita ni berada di Malaysia ni dia agak istimewa. Kita ada undang-undang yang ada undang-undang syariah, ada mahkamah syariah, dan ada undang-undang sivil, dan ada mahkamah sivil. Mahkamah sivil terpakai kepada semua rakyat, mahkamah syariah terpakai kepada orang Islam sahaja. Dan kewujudan dua ini bukanlah menyusahkan. Walau ada sebagian orang mengatakan kita berada dalam sistem dualisme. Sebenarnya di segi ayatnya nampak begitulah, tetapi di segi keistimewaannya kita perlu terima hakikat kewujudan artikel 3 Islam sebagai agama bagi persekutuan itu. Mana kewujudan halal Islam dan perundangan syariah ni memang sangat sesuai lah. Jadi jawatan kuasa ini dianggotai oleh 11 orang. Itu seorang pengurusi dan 10 ahli lain. Ini tak ramai jawatan kuasa ini tak ramai. Buat masa ini pengurusi jawatan kuasa perundangan Islam kebangsaan MKI ialah yang berbahagia Tan Sri Zahrah Ibrahim, mantan Hakim Besar Malaya. Keahliannya beberapa 10 orang tu termasuklah salah seorangnya yang bercakap pada waktu inilah. Kemudian yang keempatnya jawatan kuasa penyerasan pendidikan Islam kebangsaan. Dulu jawatan kuasa ni duduk di bawah LEPAI ataupun namanya LEPAI, Lembaga Penyelesaian Pendidikan Islam. Tapi diubah sebagai jawatan kuasa penyelesaian pendidikan Islam kebangsaan. Dia punya keahliannya ada 21 orang. Pengurusinya sekarang ni ialah yang bahagia Tan Sri Datuk Alimuddin Muhammad Dom, mantan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, mantan KPPM. Kemudian 14 orang wakil negeri. Mana setiap negeri ada wakil, dan wakil itu dilantik oleh pihak berkuasa agama negeri, serta 6 orang ahli yang dilantik berdasarkan kepakaran mereka lah. Jadi inilah jawatan kuasa yang dibentuk di bawah MKI, dan mereka diberi tanggungjawab untuk melihat 4 sektor itu, 4 bidang itu, untuk tujuan penyelarasan, untuk tujuan pengukuhan, untuk tujuan penambahbaikan, dan apa-apa saja yang berkaitan untuk pengukuhan atas nama persekutuan itu, atas nama Malaysia, atas nama negara. Jawatan kuasa inilah yang bertanggungjawab. Dan mereka akan, apa yang diputuskan, dicadangkan di peringkat jawatan kuasa ini diangkat kepada MKI. MKI bincang lagi. Kalau terima, MKI angkat kepada Majlis Raja-Raja. Bila Majlis Raja-Raja telah memperkenankan, maknanya negeri-negeri tidak ada pilihan lain kecuali bersetujulah. Sebab Majlis Raja-Raja itu dianggotai oleh semua raja-raja.
raja-raja pula adalah ketua agama bagi negeri masing-masing. Jadi setakat ini kalau kita lihat pada saya peraturan MKI 2022 memperkukuhkan lagi apa yang telah diasaskan oleh almarhum Tuanku Nur Rahman pada tahun 1968. Jadi alhamdulillah kita berada di negara kita ini, di Malaysia ini, dengan suatu susunan pengurusan Islam yang lengkap dan kemas. Di sudut perundangannya memang kemas dan kukuh. Di segi pelaksanaannya biasalah. Di mana-mana pun sebab pemikiran kita berbeza, latar belakang kita berbeza. Tetapi kita ada platform untuk standardize, untuk menjarakan, selaraskan. Kita mewakili Malaysia. Begitu. Masya-Allah, itu dia kan, kemas dan tersusun sebenarnya apabila kita dapat hayati satu persatu apa yang terkandung dalam enactment yang digariskan dalam Majlis Kebangsaan bagi hal orang Islam Malaysia MKI. Penting ni kan tuan, sebab ada pendengar kita juga yang bertanya, tuan, kenapa kita sebagai orang awam walaupun nampak macam tinggi je perkara tu, tapi kenapa perlu tahu? Tengoklah apa yang berlaku sebelum ni, tiba-tiba berlakunya isu COVID kan, bagaimana umat Islam nak teruskan ibadahnya dalam keadaan suasana yang agak kekangan, dan itulah kelebihan apabila dapat kita satukan perbincangan bersama dengan para alim ulama di situ, dan mufti-mufti pun terlibat sama ni kan dalam memberikan pandangan dan juga ikutan dalam apa yang kita bincangkan. Baik tuan, sedikitlah sebagai pesan-pesan akhir sebelum kita nak tamatkan bincang-bincang kita ini. Silakan. Pesanan akhir. Masyarakat jangan keliru. Masyarakat jangan keliru, masyarakat jangan berbelah bagi. Apabila kita membicarakan tentang pengurusan halal Islam, kita sudah ada mekanisme untuk seragam dan untuk standardize. Mana tidak ada ruang yang terlepas pandang. Jadi yang perlu kita tumpukan, yang kita perlu bagi perhatian adalah berilah kepercayaan kepada jawatan kuasa, kepada MKI, dan untuk mengangkat perkara ni ke peringkat Tuanku Sultan. Dan di sana nanti PM ada di situ, Tuanku Raja-Raja ada di situ. Maka apa lagi yang kita keluh kesahnya tentang pengurusan hawa Islam di Malaysia? Semuanya okey. Jadi rakyat, masyarakat jangan orang Penang kata ghaflah juga. Jangan duk serabut. Kita ada mekanismenya. Jadi jika ada apa-apa masalah, pergi bagi tahu pada tempat yang betul. MKI ni tempat yang betul. Badan autoriti. Badan autoriti, jawatan kuasa. Tak payahlah dia nak tanya sana, tanya sini. Akhirnya kita berbalah sesama sendiri. Untuk apa? Tidak memberi apa-apa makna kepada kita. Tunduk dan patuhlah kepada ulil amri. Peraturan negara dah ada. Kita bukan negara, bukanlah komuniti yang tidak bernegara. Maaf cakap, kita bukan di selatan Filipin. Kita bukan di selatan Thailand. Kita di sebuah negara yang ada undang-undangnya, ada pemerintahnya yang kemas. Jadi marilah kita perkukuhkan kita. Kalau kita tak kukuh, bukan masalah orang lain hebat. Masalah kita yang tak mau menjadi hebat. Pilihan di tangan kita, Afiq. Kita ada segala-galanya. Malaysia ni ada segala-galanya. Kalau kita mau jadi kuat, kita we are the best. Itu yang saya boleh tinggalkan kepada pendengar dan penonton. Masya-Allah, itu selitan manfaat panduan yang terbaik saya kira kan, dapat memberikan kefahaman kepada kita, dan teruslah kekalkan keharmonian itu kan. Pertama-tama kita umat Islam jangan berbalah kan, jangan risau, dan kita perlu terus ikut apa taat setia dengan yang telah pun dikeluarkan oleh undang-undang yang ada di Malaysia ini, semuanya untuk keharmonian insya-Allah, dan semoga itu dapat memberikan panduan terbaik pada hidup kita ini berada di Malaysia, sebuah negara yang penuh dengan bahagia, tenang insya-Allah. Terima kasih Tuan Zakaria atas perkongsian yang sangat bermanfaat saya kira, dan insya-Allah kita akan jumpa lagi, nak tahu lagi lepas ni apa yang dikata penyelarasan, apa yang dikatakan penambahbaikan daripada enactment 1968 sehinggalah 2022 ni kan. Pasti ada perubahan tersebut. Kita belajar lagi menerusi
Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Islam Malaysia, MKI. InsyaAllah tuan, semoga dapat jumpa lagi tuan. InsyaAllah. Okey, moga lancar juga perjalanan tuan selepas ni. Kita jumpa lagi siaran yang akan datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada anda yang terus ikuti kita di Facebook dan juga di YouTube IKIM, dan kekalkan pendengaran anda di IKIM sebab banyak lagi perkongsian selepas ini hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kuala Terengganu 100.2 FM. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok Sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Gempa bumi yang berlaku di Turki dan Syria mengakibatkan kehilangan beribu-ribu nyawa dan berbelas ribu orang dilaporkan cedera. Kemusnahan harta benda, bangunan dan kediaman yang ranah. IKIM dan Muslim Care Malaysia menyeru orang ramai untuk menghulurkan sumbangan bagi mengurangi beban mangsa. Sumbangan boleh disalurkan kepada Muslim Care Malaysia Society melalui akaun Bank Islam Malaysia 1403-210-093-666 dengan rujukan Gempa Bumi. Insya-Allah, setiap ringgit yang disedekahkan pasti memberi makna yang besar buat mereka. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala meluaskan rezeki dan mengurniakan ladang pahala buat anda yang sudi menyumbang. Tawau 100.7 FM. Takdir langit menukar warna dari jingga ke gelap mata. Dalam jubah tanganku melata, merunduk runtun terus meminta. Aku bercinta dalam dilema, mencari yang tiada dijangka. Biar sakit yang kau sedia, sepenuh jiwa aku reda. Adanya satu itu kalbu, adanya satu itu pasti bertemu. Mahu aku bertanya, kau kirimkanlah. Mahu aku pada siapa, kau jelaskanlah. Istikharah, istikharah padamu ya Tuhanku, lepaskanlah aku dari tanya dan keliru. Istikharah, istikharah demi namamu ya Allah. Aku sujud penuh menyembah, berikan aku jawabannya. Biar sakit